Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasihi sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam kemahiran menulis. Hari ini kemahiran menulis standard kandungannya ialah 3.6, menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Dan standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid-murid pula ialah menulis untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan berformat dengan menggunakan bahasa yang santun. Hari ini anda bersama saya, Cikgu Muhammad Ayub bin Cik Min dari Sekolah Kebangsaan Kedai Buluh 1. Sebelum memulakan pelajaran hari ini, cikgu nak semua murid-murid bangun terlebih dahulu untuk kita sama-sama menyanyikan lagu yang cikgu akan tunjukkan dalam video kali ini yang ada kaitannya dengan tajuk pelajaran kita hari ini. Semua bangun, nyanyi dengan penuh semangat, dengan sebutan dan intonasi yang betul. Lagu ini pernah murid-murid dengar dahulu dan agak popular. Jom kita nyanyi bersama-sama. Begitulah lagu Terima Kasih Cikgu, nyanyian sebenar Najwa Latif dan watak yang paling diminati oleh murid-murid sekalian, iaitu Upin dan Ipin. Bagi tepukan untuk diri sendiri kerana telah menyanyi, walaupun nyanyian tadi masih boleh dipertingkatkan lagi dengan sebutan dan suara yang lebih kuat. Okeylah murid-murid, perhatikan lirik lagu Terima Kasih Cikgu sekejap untuk kita melihat apa yang terkandung di dalam lirik lagu ini. Tulus setiamu cikgu telah mengajar kami. Perhatikan ayat yang pertama. Tulus setiamu cikgu telah mengajar kami. Cikgu masuk ke dalam kelas
biasanya mengajar dengan penuh ikhlas, tanpa mengharapkan sebarang balasan. Itulah maksud tulus setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, ilmu sangat penting untuk masa depan kita. Dengan ilmulah itu dapat membezakan kita daripada binatang ataupun haiwan. Dengan ilmu jugalah kita dapat membezakan yang benar ataupun yang salah. Jadi ilmu itu penting untuk kita, untuk kegunaan kita pada masa depan. Berikutnya ialah dari A, B, C, D, E 1 dan 3, 2 dan 3. Kemahiran membaca dan mengira, itulah yang diajarkan di sekolah. Hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besarkan ku ingat selalu. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, dalam kita hidup, kita tidak dapat lari daripada menerima pertolongan daripada orang lain. Dan sikap yang terpuji apabila kita menerima pertolongan daripada orang lain ialah kita menghargai jasa dengan mengucapkan terima kasih dan mengingati jasa yang telah dihulurkan kepada kita. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Kita hendaklah mengenang jasa cikgu selalu. Contohnya ialah setelah kita keluar ke sekolah menengah, kita berjumpa dengan cikgu kita di tepi jalan ataupun di pasar, hendaklah kita menegurnya, menyapanya dengan hormat. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Itulah contoh yang boleh murid-murid gunakan. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Kebanyakan guru mengajar murid-murid, tak kiralah pagi, petang, siang atau malam, untuk kejayaan murid-murid, mereka memang tidak pernah lelah. Terima kasihku kepadamu cikgu. Kaulah pelita hidup bagi kami semua. Apa maksud pelita hidup? Iaitu orang yang memberikan cahaya. Orang yang memberikan cahaya menuju jalan ke arah yang benar. Itulah tugas guru. Penuh ikhlas dan tulus membimbing dan mengajar. Begitulah yang seterusnya. Untuk memastikan kami berjaya, tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besarkan ku ingat selalu. Di sini juga ada nilai murni di sini, mengingati jasa ataupun menghargai jasa. Murid tuliskan, gariskan hingga aku besarkan ku ingat selalu, dan tulis nilai murninya di situ ialah menghargai jasa. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Di situ murid bolehlah garis, menunjukkan nilainya ialah kerajinan. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besarkan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu. Begitulah lagu yang telah kita nyanyikan bersama-sama tadi. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, berdasarkan set induksi yang telah kita lakukan bersama tadi, apakah agaknya tajuk pelajaran kita hari ini? Perhatikan grafik yang telah cikgu tunjukkan ini. Apa? Hari Guru. Ya, bagus. Hari Guru. Begitulah tajuk pelajaran kita hari ini. Selamat Hari Guru. Tema Hari Guru pada tahun ini ialah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Seterusnya, murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, tema pelajaran kita pada hari ini ialah 6.3.2, iaitu bersangkut paut dengan kemasyarakatan, dan tajuk pelajaran kita hari ini ialah berita Hari Guru. Dan karangan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah berdasarkan tajuk hari ini. Tentulah murid-murid telah dapat mengagak
apakah jenis karangan yang akan kita pelajari hari ini? Jom kita tengok slide yang seterusnya. Sebelum kita menulis karangan, kita perhatikan dulu soalan. Perhatikan dulu soalan. Bacalah soalan sehingga kamu faham. Bacalah soalan sehingga kamu faham. Okey, kita bacakan soalan dahulu. Sekolah kamu telah mengadakan pelbagai aktiviti. Okey, gariskan pelbagai aktiviti. Sekolah kamu. Jadi jangan ceritakan sekolah orang lain. Ceritakan aktiviti hari guru. Hari guru. Dan bukannya hari kanak-kanak ataupun hari anugerah cemerlang. Sebab itulah pentingnya murid-murid kita membaca soalan dahulu dan kita gariskan kata kuncinya. Kata kunci. Supaya idea yang kita tuliskan dalam karangan nanti tidak lari daripada landasan yang sebenarnya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Antara aktiviti yang diadakan ialah acara dewan dan juga padang. Jadi dalam karangan nanti, janganlah murid-murid yang cikgu kasihi sekalian fokus kepada acara di dalam dewan juga sahaja. Pastikan juga dalam idea kita nanti terdapat juga idea tentang aktiviti di padang. Tentang aktiviti di padang. Kehendak soalan. Kehendak soalan ada pada perenggan yang kedua ni. Tulis sebuah karangan tentang pelbagai aktiviti yang telah diadakan sempena Hari Guru. Jadi di sini murid-murid, soalan tidak suruh kita tulis surat, tulis berita, tulis catatan, tulis laporan ataupun tulis cerita tentang Hari Guru, tetapi soalan kata tulis sebuah karangan tentang pelbagai aktiviti. Untuk makluman murid-murid, soalan ini berbentuk kemahiran berfikir aras tinggi kerana terpulang kepada murid-murid lah ingin menulis karangan yang macam mana berdasarkan soalan ini. Tetapi mesti ingat, karangan yang sesuai ialah berita, catatan, laporan dan cerita. Kalau murid-murid membuat surat rasmi ataupun surat tidak rasmi, maknanya kurang sesuai. Kurang sesuai. Berdasarkan soalan kebat ini, kita buatlah keputusan. Nak jawab soalan ini berdasarkan karangan yang macam mana? Hari ini, kita nak jawab soalan ini melalui karangan berita. Melalui karangan berita. Berita Hari Guru. Itulah pelajaran kita hari ini. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, tumpukan perhatian, jangan buat kerja lain. Jangan buat kerja lain. Cikgu tak nak ada murid yang baru membuka buku, yang membuat kerja lain selain daripada memberikan tumpuan. Kerana setiap kali cikgu mengajar, tentulah ada tips ataupun panduan yang sangat penting. Tips ataupun panduan yang sangat penting. Hari ini, untuk menulis karangan berita, panduan yang cikgu bagikan ini ialah murid perlu ingat kata kunci ini, iaitu 2TS. 2TS tu ialah akronim. Akronim bagi apa? Apakah 2TS? 2TS ialah tempat. Okey, gariskan tempat, tarikh dan sempang. Sangat ringkas. Format berita paling ringkas dan paling mudah untuk kita ingat. Ingat 2TS. Kamu ingatlah, itulah format karangan berita. Sekarang, bagaimanakah mencari idea untuk menulis karangan berita? Salah satu cara asas tapi sangat penting dan bermanfaat
adalah dengan menggunakan kata tanya. Menggunakan kata tanya. Untuk mencari idea dalam pelbagai jenis karangan. Bukan kata karangan berita saja, tetapi semua jenis karangan. Kalaulah kita tiba-tiba buntu, tidak boleh berfikir tentang apakah idea yang hendak ditulis di dalam karangan ini, maka murid-murid fikirlah tentang kata tanya, iaitu apa, siapa, bila, di mana, bagaimana dan mengapa. Selepas kita bina, kita fikirkan kata tanya, kita binalah ayat pula. Contohnya, apakah sambutan yang diadakan dalam Hari Guru? Apakah sambutan yang diadakan? Contohnya, sambutan Hari Guru. Itulah ayat yang kita bina dan berkaitan dengan berita yang akan kita tulis sebentar nanti. Siapakah yang merasmikan? Bilakah sambutan itu diadakan? Di manakah sambutan itu diadakan? Bagaimanakah sambutan itu diadakan? Ingat balik. Ingat semula. Bagaimanakah sambutan Hari Guru diadakan di sekolah kita? Yang inilah yang paling penting, iaitu kita mengingat semula. Iaitu kita mengingat semula. Contohnya, di sekolah cikgu, pada pagi Hari Guru, biasanya kami berkumpul di Dewan. Berkumpul di Dewan. Biasanya dimulakan dengan acara nyanyian 3 buah lagu, iaitu lagu sekolah, lagu patriotik dan lagu Hari Guru. Contohnya. Selepas itu ialah ucapan daripada guru besar. Selepas ucapan guru besar, biasanya ada pula acara guru melafazkan ikrar. Contohnya, itulah yang menjawab soalan bagi soalan bagaimanakah sambutan itu diadakan. Kita akan ceritakan dengan lebih detail dalam slide yang selepas ini. Dan mengapakah sambutan itu diadakan? Dalam pelajaran kita hari ini, mengapakah sambutan Hari Guru diadakan? Tidak lain dan tidak bukan adalah kerana ingin menghargai jasa guru yang telah banyak berjasa dalam mendidik dan mengajar kita ilmu sehingga kita menjadi orang yang berguna di dunia ini. Seterusnya, marilah kita tengok pula karangan contoh berdasarkan kata tanya ataupun ayat tanya yang telah cikgu bina tadi. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, 2TS merujuk kepada tempat. Perhatikan cara menulis tempat. Tempat ditulis dengan menggunakan huruf besar. Tempat ditulis dengan menggunakan huruf besar. Selepas tempat, jangan lupa letakkan tanda koma. Dan 16 Mei. Biasanya Hari Guru disambut pada 16 Mei. Dan nama bulan dieja begini. MEI ditulis dengan huruf besar keseluruhannya. Soalan tadi, mahukan kita menulis aktiviti di sekolah kita. Jadi di sini, mulakan ayat kamu dengan nama sekolah kamu. Sekolah Kebangsaan Kedai Buloh 1 telah mengadakan Hari Guru peringkat sekolah. Untuk menjadikan ayat itu lebih menarik lagi di dalam karangan, cikgu masukkan frasa yang secara sederhana tetapi meriah. Secara sederhana tetapi meriah. Merujuk kepada Hari Guru yang disambut di sekolah kita. Sambutan tahun ini diadakan di Dewan Sri Kijang. Merujuk kepada soalan yang kita bina tadi, di manakah sambutan itu diadakan. Jadi di sini ayat yang cikgu buat ialah sambutan tahun ini diadakan di Dewan Sri Kijang yang dihias indah oleh guru, pekerja dan murid-murid. Yang dihias oleh guru, pekerja dan murid-murid. Sambutan Hari Guru turut dihadiri oleh tetamu jemputan, iaitu Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru,
Perhatikan, cikgu menulis penuh yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru dan bukannya akronim. Jika kita nak gunakan perkataan yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru, sekali lagi letakkan akronim dalam kurungan, kamu tulis YDP. Selepas yang dipertua tu kamu tulis YDP, dan selepas Persatuan Ibu Bapa dan Guru kamu tulis P.I.B.G. Selepas itulah kita boleh gunakan PIBG sebagai perkataan dalam ayat kita. Okey, seterusnya tengok perenggan yang kedua. Perenggan yang pertama seperti biasa, murid-murid perhatikan cikgu tulis tu dengan rapat di baris tepi. Dan perenggan yang kedua seperti yang telah cikgu jelaskan sebelum ini, eloknya ialah kita senggang sebaris dan mulakan ke dalam sedikit. Perhatikan sambutan itu, cikgu tulis ke dalam sedikit. Sambutan Hari Guru tahun ini dimulakan dengan perhimpunan di Dewan Seri Kijang. Ingat, kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar. Murid-murid yang dalam keadaan duduk teruja dengan gimmick ala Mission Impossible. Perhatikan ejaan Mission Impossible yang dilakonkan oleh adik Ilman Rizki dan adik Wafi Imran, murid tahun 1 elit. Perhatikan ejaan perkataan Mission Impossible ialah bahasa Inggeris yang kita tulis dalam perkataan dalam ayat bahasa Melayu mesti ditulis dalam tanda petik kata. Selepas gimmick, tibalah giliran yang berusaha. Encik Hussein bin Haji Rahman, guru besar Sekolah Kebangsaan Kedai Buluh 1, menyampaikan ucapan. Seterusnya, merasmikan Hari Guru tahun ini. Selepas ucapan perasmian, guru-guru yang diketuai oleh Yang Mulia Raja Rusdi. Perhatikan gelaran dan nama guru ditulis dengan huruf besar. Telah melafazkan ikrar Hari Guru dan lagu Guru Malaysia. Perhatikan ikrar Hari Guru dan Guru Malaysia itu ialah aktiviti. Tidak lama kemudian diadakan pula acara memotong kek yang disempurnakan oleh guru besar. Itu juga ialah aktiviti. Ingat balik soalan tadi? Soalan mahu kita tulis pelbagai aktiviti. Itulah yang kita buat. Selepas itu, murid-murid dan guru bergerak ke padang dan gelanggang bola jaring. Murid-murid ingat lagi tak? Soalan tadi mahukan acara dewan dan juga acara padang. Jadi di sini kita tuliskan idea kita. Selepas itu, murid-murid dan guru bergerak ke padang dan gelanggang bola jaring untuk menyaksikan aktivitinya ialah perlawanan persahabatan dalam pertandingan bola sepak. Perhatikan ejaan pertandingan ejaannya salah, tertinggal perkataan "and" di situ. Antara kumpulan guru besar dan penolong kanan pentadbiran PKP ditulis dalam kurungan. Para pemain dan pengadil memakai kain pelekat. Dalam pertandingan bola jaring pula, guru wanita memakai kain sarung dan berkelubung. Itulah contoh aktiviti yang diadakan di sekolah. Suasana menjadi riuh rendah. Perhatikan penggunaan kata ganda, riuh rendah dan gelak ketawa. Menunjukkan kemeriahan Hari Guru. Suasana menjadi riuh rendah dengan gelak ketawa dan bunyi sorakan penonton yang teruja dengan gelagat guru dalam kedua-dua pertandingan. Kumpulan guru besar, ini ialah keputusan. Kumpulan guru besar telah berjaya menewaskan kumpulan PKP sebaik sahaja acara padang tamat.
kami berhenti rehat. Berhenti rehat di sini bermakna murid perlu ke kantin, dan selepas mereka berehat, disambung dengan acara dewan pula. Kita sambung balik dengan acara dewan bagi menjawab soalan tadi yang mahukan aktiviti di dewan dan juga di padang. Okey, aktiviti di dewan bermula dengan Cikgu Siti Hajar memimpin kumpulan choir yang menyanyikan lagu Guruku Tersayang dan Terima Kasih Cikgu. Murid-murid, perhatikan cara menulis Guruku Tersayang. Tajuk lagu mesti ditulis dengan tanda petik kata. Murid-murid bulatkan tanda petik kata dan Terima Kasih Cikgu. Lagu yang kita nyanyikan dalam pendahuluan tadi juga ditulis dengan tanda petik kata. Penonton terhibur dengan persembahan hebat mereka. Acara terakhir ialah penyampaian hadiah, dan sebelum pulang, guru-guru diundang untuk ke kantin bagi menikmati jamuan, sementara murid pula diberikan aiskrim. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, sekarang tibalah gerak kerja berkumpulan pula. Murid-murid yang telah dibekalkan dengan kertas majung tadi perlulah melukis peta bulatan. Gunakan marker yang telah disediakan tadi untuk melukis peta bulatan. Ketua kumpulan pastikan murid yang paling pandai melukislah dia melukis, dan murid yang paling berani akan membentangkan hasil yang mereka buat ini pada akhir pengajaran nanti. Apakah yang perlu kamu tulis dalam kertas majung itu? Pertama sekali, tuliskan nama kamu, nama kumpulan pun boleh, ataupun nama ketua kumpulan pun boleh. Katalah kamu nak tulis nama ketua kumpulan, tulis nama penuh. Tulis nama penuh. Contohnya, namanya Muhammad Alif Syukri bin Muhammad. Tulis nama penuh. Tarikh hari ini ditulis nama bulan 6 September. S ditulis dengan huruf besar. 6 September 2020. Perkara peta bulatan kamu letakkan tanda sempang, sambutan Hari Guru. Di tengah-tengah tu kamu tulis Hari Guru. Dan murid-murid, perhatikan peta, kotak, peta bulatan tu sangat penting tu. Jangan tertinggal. Mesti ada peta Hari Guru. Okey. Dalam petak kecil ditulis Hari Guru, dan dalam petak besar pula cikgu nak kamu berbincang di dalam kumpulan dalam masa 10 minit untuk tuliskan apakah aktiviti yang diadakan di sekolah kita pada Hari Guru, acara dewan dan juga acara padang. Acara padang dan juga acara dewan. Baiklah, masa dah cukup. Jawapan murid-murid seharusnya menjadi macam ni. Hari Guru di tengah-tengah. Petak di luarnya, petak besarnya, kamu tulis ikrar, nyanyian, bola sepak, bola jaring, choir. Ada lagi jawapan lain? Ada lagi? Okey. Ikrar, nyanyian, bola sepak, ucapan. Bagus. Ucapan. Lagi? Potong kek. Oh, bagus. Memotong kek.
Begitulah. Setelah siap peta bulatan ini dengan pelbagai aktiviti di Dewan dan juga di Padang, bolehlah dihantar kepada cikgu selepas ini. Kesimpulannya hari ini, murid-murid, apa yang kita pelajari hari ini, cikgu harap dapat dijadikan panduan dalam hidup kita sehari-hari. Apakah panduan itu? Iaitu kita perlu menghormati guru. Kenapa kita perlu menghormati guru? Sebab dalam hidup kita ini, apa yang kita cari ialah keberkatan. Jika kita menjadi murid yang tidak menghormati guru, tidak adalah keberkatan dalam kita menuntut ilmu. Apa makna tidak ada keberkatan? Maknanya tidak bertambahlah ilmu kita dan ilmu kita juga menjadi tidak bermanfaat. Apa makna ilmu yang tidak bermanfaat? Iaitu ilmu yang menyebabkan seseorang itu menjadi semakin tidak bagus. Bukannya menjadi semakin bagus, tetapi menjadi semakin tidak bagus. Guru merupakan orang yang banyak berkorban untuk murid-murid agar murid-murid berjaya di dunia dan akhirat. Untuk mengingati format karangan berita, apa yang kita pelajari hari ini ialah mesti ingat 2TS. 2TS tu apa? Tempat, tarikh dan sempang. Okey, bagus. Untuk mencari idea pula, kita bolehlah menggunakan kata tanya. Itulah saja pelajaran kita hari ini, murid-murid. Sehingga berjumpa lagi di lain masa, cikgu ucapkan sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.